Hai, Assalamualaikum. Kita dah live hari ni dekat Facebook dan Odah akan live di IG. So hari ni kita ada dekat office Jamu Dato' Malaya HQ dekat Sungai Buloh. So siapa yang datang nak beli produk boleh datang je sebenarnya, tapi tak bolehlah naik ke sini. Ini adalah office. Kalau nak beli kita ada kedai. So kita tengok dia orang tengah prepare apa yang nak tanya ni, sebab ramai sangat soalan daripada pengedar-pengedar dan ini kita dah buat prepare point untuk supaya tak lari track. So sekarang ni Bonda nak try untuk tak lari track dah lah. Okay. So dah ready dah? Saya staff baru media. Siapa? Saya. Awak Bonda tak ada, jadi ada Aisyah je. Lain tu. Saya Tapi seorang saya tengah live, kau jangan menyampuk, kau senyap-senyap, dan siapa yang tengok saya jangan tanya Odah mana, nanti saya ganggu. Dia tak ada. Dia tak ada, dia cuti hari ni. Jadi dia diajak ke? Ha? Dia diajak ke? Kami betul kami memang keturunan Kedah lah, kena cakap Kedah lah. Odah duduk sopan sikit. Oh, kata dah. Okey, hari ni kita nak live tentang promosi. Bonda buat promosi, biasalah Bonda. Dia tiap-tiap minggu nak menjaga hati customer dia. Royal V orang nak sangat. So ice tea peach pun ada. Dan kita kat sini ada ice baby. Lagi. Okay, so sekarang ni kita nak tanya line okey ke tak, gambar clear ke tak, suara dengar ke tak, komen sebelum kita start. Kalau tak question, nampaknya Facebook sendiri yang dah menjawab. Poor connection. Poor connection. Boleh kita nak lancar lah line tu supaya kita dapat dengar ilmu yang berharga daripada Bonda. Muka Bonda dah kerut. Bukan kerut, Okey. saya takut line tak okey. Line okey ke tak? Cuba jawab dulu, komen dulu. Okay, bila line okey baru kita mulakan live kita. Walaupun dah mula tapi Walaupun dah mula tapi belum mula. belum mula lagi. Dah ramai tu nak tengok. Okay, dekat Facebook kita ada 1100 dah. 100. Okey. Yeah. Dekat Instagram dah ada 569 dan 590 dan 600. Dapat komen very clear. Very clear. Tengoklah. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sudi bergolek bersama Bonda pada hari ini. Salam Jumaat dan sekarang semua waktu rehat kan. Okey, sebelum tu saya pakai tudung ni sebab Aisyah dengan Odah kata tak cantik saya pakai. Tapi saya memang punya cabaran. So saya rasa saya cantik. Maaflah Odah ya. Okey, hari ni dekat dalam goal live saya nak pecah. Line kadang dapat kadang tak. Kalau line tak dapat tu mohon dekat radio saya tak dapat bercakap begini panjang. Benar. Okey, jadi saya mengambil kesempatan ni untuk menggunakan media sosial untuk menyampaikan apa yang saya rasa elok dikongsikan bersama. Pada zaman-zaman dahulu kala, pada zaman dahulu kala. Okey, orang Bonda suara kuat sikit. mikrofon tak ada. Ada sesiapa nak sponsor? Betul. Okey. Pada zaman dulu, orang kalau bersalin memang tidak dibenarkan langsung bersalin di hospital, di rumah secara bidan kampung kerana berbahaya dan dikhawatiri untuk mengurangkan kadar kematian pada wanita yang bersalin. Saranan hospital ataupun saranan kerajaan untuk bersalin di hospital sangat-sangat saya persetujui. Sangat-sangat bagus. Tetapi di manakah pergi bidan-bidan kampung kita yang ilmu mereka tu hilang macam tu saja. Okey, sebenarnya ramai di kalangan cerdik pandai yang sudah membukukan pun tentang perubatan Melayu lama. Antaranya beberapa orang doktor yang saya kenal yang dah meninggal, 2-3 orang yang sangat bagus tentang perubatan Melayu lama yang dibukukan, dihadiahkan kepada saya kerana saya adalah perubatan Melayu tetapi saya tidak layak untuk membuat buku pada saya. Kenapa saya tak layak? Sebab saya bukan doktor. So mereka ni memang doktor. Antaranya ialah Dr. Mat Pia, Dr. ada 2-3 orang lagi yang saya rasa memang sangat-sangat mereka punya buku tu sangat sukar untuk difahami pada saya juga. Sebab terlampau tinggi untuk diulas. Dari segi perubatan holistik sendiri pun, sebab mereka adalah doktor pakar. Okey, doktor pakar tapi yang mengkaji tentang perubatan herba dan juga perubatan holistik secara perbidanan. Okey, apa yang saya nak kongsikan dekat sini adalah bukan perubatan hospital. Okey, dengan jelasnya jangan salah faham, bukan untuk menidakkan ataupun mengatakan saya punya perubatan bagus sangat, tak.
Saya cuma bercakap ilmu ini adalah luas, semuanya adalah hak milik Allah, dan saya sayang sangat ilmu perubatan lama ini terkubur macam tu sahaja, dan saya menyampaikan sekadar yang saya tahu. Yang mana saya tak tahu, saya kata tak tahu. Okey, rahim mengikut perbedaan Melayu lama ada beberapa jenis. Antaranya ya adalah rahim batu. Rahim batu ni bentuk dia adalah seperti jempol. Jempol tu dia biasanya tertonggik gitu. Dan apabila disentuh dia menonjol ke atas. Sebab tu kalau orang pandai mengaku bidan, dia mengurut, naikkan peranakan, tetapi dia salah urut, dia akan memudaratkan wanita. Bukan tujuan saya bercakap ni untuk menidakkan orang yang pandai urut di luar sana. Sebab tu orang datang berurut di rumah hutan bonda mesti test cara dia angkat rahim. Sebab kalau tersalah angkat rahim orang, sebab tu kan ada package RM1,000, 4 hari. Itu adalah kelas-kelas kemahiran bidan tradisional yang saya kumpulkan di rumah hutan bonda. Baik. Ini yang dipanggil ialah jempol. Kemudian bila dia kecut, dan dia mudah kecut dalam masa 2 bingku berpantang dan bentuknya kembali sempurna, dan kesilapan rawatan seperti bertungku dan berurut menyebabkan rahim ini tertolak naik sampai ke ulu hati. Sebab tu bila salah kita berurut, urutannya akan menjadikan perempuan tak selesa bernafas, duduk dan sebagainya. Sebab tu nampak ya kalau orang lepas bersalin, berlakunya tarikan graviti disebabkan oleh meneran. Pergerakan menolak rahim masa meneran tu sendiri akan menjadikan kedudukan rahim itu teralih. Dan kenapa berurut menaikkan peranakan tu penting, mengikut bidan yang pandai. Sebab tu kalau tak pandai, lebih baik kita membuat senaman Kegel sahaja yang disarankan oleh doktor-doktor pakar sendiri, ataupun yang orang buat exercise apa tu? Kejutan. Bukan. Ada satu lagi. Kalau orang lepas kemalangan dia selalu buat apa tu? Fisio. Fisioterapi. Fisioterapi pun menggalakkan ya, doktor sendiri menggalakkan untuk melakukan senaman Kegel adalah lebih baik. Okey, baik. Ini adalah ibu bila merasa sengkak, dia akan sesak nafas. Ini adalah kategori orang yang tersilap bertungku ataupun berurut menaikkan peranakan. Ini masalah orang rahim batu. Dan jika biar berterusan, boleh menyebabkan maut juga. Maknanya tak boleh salah pilih bidan lah. Tak boleh. Macam mana nak tahu nak pilih bidan tu? Sebab Takut tu, dah. sebab tu macam saya cakap, saya tak salahkan ya para doktor begitu sangat anti dengan perubatan herba. Sebab kadang-kadang mereka ni sebab saya juga perubatan herba ya. Kadang-kadang mereka bercakap mereka tidak ada clinical test. Okay, even saya sendiri pun tak ada clinical test. Saya mengaku. Tetapi pengalaman tu mengajar saya, ini tu. Tapi nak berlebih-lebih tu saya kadang-kadang pun tak berani juga. Okey, baik. Jika terlebih tolak ke bawah boleh menyebabkan penghentian darah nifas. Okey, untuk orang yang salah membetulkan rahimnya, boleh menyebabkan darah nifas itu berhenti dan menyebabkan sukarnya buang air kecil ataupun menjadi buang air kecil itu jadi terlebih kerap. Sebab Kenapa tak bawah terus ya? kan? Pundi ke bawah. Sebab rahim ni, organ rahim kita ni dia kadang-kadang dia boleh menghimpit. Sebab tu perasan tak? Bila kita mengandung, perempuan ada susah bergerak sebab kepala bayi tu dia menekan kepada position yang salah pada pundi kencing. Sebab rahim tu kan, kepala baby dia menekan kan, rahim tu macam belon. So bila kepala baby dia menyelit ke tepi, ibu tu dia sakit pinggang, dia tak boleh bergerak. So apa cara ubat dia? Kalau dia pergi ke hospital, doktor akan cakap dia akan tahan lah, dia tak akan bagi bidan usik. Itu mengikut teori mereka. Tapi tak semua bidan boleh buat benda ni. Betul. Dan saya sendiri pun di rumah hutan, saya hanya cadangkan hanyalah 2 orang bidan sahaja yang boleh buat ni. Sebab apa? Kalau salah boleh menyebabkan bayi mati dan patah tengkuknya. Ya, kalau hospital dia tak ambil jalan macam tu. Dia tak bagi jalan contoh, ini boleh urut tak. Dia akan lebih prefer untuk menyelamatkan kedua-dua anak dan ibu, dia akan suruh bedah. Tetapi tak ramai bidan yang mahir macam ini. Kalau dekat rumah hutan hanya 2 orang bidan sahaja. Memang dah pernah terbukti. Dan lagi satu ya, saya nak bagi tahu, orang yang ada masalah baby yang macam ni, sebenarnya ubatnya salah satunya ialah banyakkan membaca Al-Quran dan doa tu. Kalau misalnya tak juga jalan secara pembedahan, bedahlah. Bedahlah. Kalau misalnya baby terselit tadi tu lah. Okey, ini rahim batu. Okey, rahim ni ada banyak jenis ya. Yang tadi saya sebut pasal rahim rahim batu. Kemudian rahim jantung.
Ni sedikit lagi saya nak cerita lagi. Perempuan punya kemaluan pun dari segi melakukan hubungan kelamin dia punya sensitiviti ataupun tahap rangsangan dia berbeza dengan setiap wanita. Sampai begitu detail saya cakap. Sebab Tapi orang suka dia detail macam ni. detail. Ya, tapi kadang-kadang saya malu nak cakap. Okey, ramai tak dah Aisyah? Ramai Berapa? 2,400. Okey, Angkat tak Rahim, bila saya cakap pasal perkara ni tentang Rahim ataupun kita punya Miss V tu, dia punya diri rasa bila having sex, contohnya rasanya pun tak sama setiap wanita. Sebab tu macam kita cakap, kenapa ya lepas saya bersalin anak yang pertama saya dah terasa longgar sangat. Longgar sangat ni, maaflah ya, saya macam mana cakap? Cakap salah, tak cakap pun salah. Gini, saya bersalin semua anak saya ikat bengkung macam India. Memang pakai gigi, pakai tiang. So sangat rapat. Saya ni menyusun sangat ayat, takut salah sebut ya. Kadang-kadang sebagai orang berusia macam ni, saya takut sangat orang kalau salah erti maksud saya. Dah tua nak cerita pasal dalaman, bagusnya ayatnya lebih kurang gini. Saya dah berusia, walaupun anak saya 8. Sangkut lu. Orang kata sangkut dia. Kenapa? Tak ada. IG. Walaupun anak saya 8, tapi saya punya dalaman sangat, alhamdulillah. Kalau ibarat kata lah ya, kalau orang cakap pernah bersalin ke, saya akan hanya suami saya boleh cakap. Sangat bagus. Saya sangat alhamdulillah. Dan bila saya rasakan ya, bila saya bersalin anak pertama, ubat saya kurang, herbu yang saya makan kurang, saya makan pil perancang, saya nampak kesan longgar tu. Okey, dan saya start mencari untuk memulihkan. Dan rupanya selepas 4 bulan saya berpantang, baru nampak kesan dia rapat. Anak muda, saya tak kata anak orang ya, saya melihat dalam kalangan family saya sendiri. Family saya sendiri tidak suka berbengkung. Mereka hanya pakai geda. Geda sahaja sebenarnya tidak mampu untuk merapatkan tulang punggung betul macam ni. Tak mampu. Dia hanya surface, permukaan. Contoh macam orang buat tekanan muka tekanan muka. Kenapa pipi muka bonda tinggi? Botox tu. Memang kalau ikut hati orang tu memang sentap. Kalau saya nak kata saya botox, saya rasa tak perlu ada kedut. Okey. Tapi bila saya cakap urutan tu bagus, bila orang datang kat rumah hutan dah 3 tahun, saya nak bagi tahu hebatnya urutan ni kalau kita faham. Dengan urutan tu bukan setakat boleh menegangkan payudara, membanyakkan air susu, tapi dia juga mampu untuk menekan tulang punggung dan kemaluan wanita tu biar rapat balik. Itu kalau orang yang pandai urutan. Kalau orang tak pandai urutan, ialah dia dengan berbengkung. Bengkung tu dia akan rapatkan balik tulang punggung. Sebab senaman tulang punggung, kalau saya buat speech dengan satu audien yang besar, saya perempuan semua, saya akan tunjuk macam mana senaman merapatkan tulang punggung yang orang tak pernah buat. Tapi kalau dengan Thailand, dia akan ajar senaman Kegel. Kenapa? Tak ada kenapa? Sangkut lagi ke? Oh, kadang-kadang sangkut. Tapi yang bagi IG tu kalau sangkut boleh tengok dekat Facebook. Facebook dia orang kata Tengok clear. dekat Facebook Rosita Ibrahim. Okey, rahim jantung. Ada orang soal tak? Ramai. Tak ada. Cuma dia orang kata alamak saya tak pernah bengkung, selalu pakai geda je. Tak tahu Beza. pula. Beza. Sebab tu kenapa saya buat rumah hutan. Bidan ni yang tahu merapatkan tulang punggung perempuan. Niat saya bercakap hari ni ialah untuk memberikan info, bukan untuk rumah hutan ya. Tapi saya nak menceritakan hebatnya perubatan Melayu lama. Yang tengok ya, saya tengok family saya. Kami berbengkung, ada 2-3 orang adik-beradik saya yang kuat. Punggung kami tak lebar membesar selepas bersalin. Alat sederhana je. Tapi kalau orang yang tak berbengkung kuat tu, memang pecah. Dan bila nanti dia dah bersama dengan suami, dia makan ubat. Kenapa orang tak kuat grip? Kenapa tak kuat grip? Sebab tulang punggung tu sendiri dia masih renggang. Tulang punggung ni yang mencengkam sebenarnya, melekatkan kita punya kantong rahim tu. Biar dia stay kat situ. Dia lendut. Rahim tu, pelvic tu dia melendut. Bila dia melendut akibat tarikan graviti, penuaan dan tak pernah urut, tak pernah disentuh, lanyak hari-hari.
dan tak pernah berservis. Itulah punca salah satu dia kenapa dia lemah bila semakin berusia. Selalunya perempuan kalau umur 50, dia akan slow sangat. Tapi saya melihat dalam kajian dalam diri saya, benda tu tak menurunkan pun kadar pengurangan kualiti diri saya sebagai seorang wanita. Baik, rahim jantung. Rahim jantung ni bentuknya macam jantung pisang, memerlukan lebih teliti ketika merawatnya semasa kita berpantang, dan kalau silap bertungku dan mengurut, rahim ini boleh menyebabkan rahim ni mudah terkeluar, dan rahim jantung ini adalah jenis rahim rendah. Okey, prolaps ataupun batu meriam mudah terpatah ataupun terkehil. Sendawa pula, maaf. Okey, rahim jantung ni biasanya adalah rahim yang berkonsepkan rahim rendah. Dari segi ginekologi sebenarnya tidak ada rahim tinggi, rahim rendah. Ginekologis tak. Tetapi perubatan Melayu ada konsep ni. Sebab tu kalau kita tengok ya, Allah ni maha kaya. Macam mana dia mengajar setiap makhluk yang bernyawa untuk merawat dirinya. Dan macam mana kalau kita tengok ya, alim-alim ulama dulu merawat dirinya ialah melalui ayat-ayat Quran dan tumbuhan yang diberikan oleh Allah ilham. Dan benda inilah yang saya sharekan kepada masyarakat. Walaupun ilmu saya tidak setinggi mana, sekurang-kurangnya benda ini dapat disampaikan walaupun setakat dia punya serdak-serdak. Okey, rahim yang panggil rahim perca ialah rahim yang mudah kembang tanpa sebarang bentuk, memerlukan kemahiran merawatnya, dan rahim perca inilah yang merupakan rahim yang sangat tidak berasa sewaktu melakukan hubungan suami isteri. Maksudnya dikembang. Sebab tu ada orang dia anak dara tapi dia kata dia banyak putihan. Bila dia having sex bersama suami, dia rasa macam suami dia kata, kenapa kamu punya tak ketat ya, kenapa tak itu dan ini. Rupanya disebabkan ialah dia adalah rahim perca dan dia ni senang sangat bersalin, bukaan sangat luas, cepat. Okey. Dan rahim ini biasanya tidak boleh diasak pada hari-hari. Bila ditekan pada tekanan yang dilakukan untuk menaikkan peranakan sebenarnya ialah daripada hujung peha sampai hujung peha ni. Kalau orang pandai macam saya kan, taklah pandai, bolehlah sikit-sikit ya. Bila ditekan, saya boleh rasa rahim saya sudah diangkat, uratnya akan terikut. So kalau orang yang rahim perca ni dia tidak boleh disengkak melalui tundun kemaluan wanita, tapi dia disengkak melalui tulang pelvik tu sendiri ataupun rahim dia. Kalau terlebih, dia akan menguatkan mulut rahim tu lagi besar. Okey. Minyak biasanya, minyak yang berubat, sebab tu kalau orang datang dekat rumah hutan, bonda akan bagi minyak yang sejenis. Minyak ni banyak jenis kat rumah hutan, tapi ialah minyak yang mahal untuk orang urut. Biasanya saya gunakan subhanallah, kalau orang urut patah ialah Kilmirha, tapi saya tak urut pakai tu. Saya ngakulah saya pakai minyak flora aromaterapi. Dia setakat menghilangkan stres dan merangsang hormon adaptogen. Okey, dia bagus untuk menghilangkan stres tak gitulah. Tetapi kalau untuk menaikkan peranakan, dia ada menggunakan minyak lain. Antaranya minyak yang paling bagus ialah Jatropora. Sebab minyak-minyak ni sebenarnya dia sangat beradaptasi dengan badan manusia jika kena dengan formulation. Sebab tu perasan tak produk bonda apa dia? Marjan oil. Sangat-sangat laku sampai selalu tak cukup stok. Sebab apa? Minyak tu sendiri yang merangsang kecantikan skin wanita. Marjan tu untuk muka. Kalau untuk menaikkan peranakan, untuk orang yang bermasalah jenis rahim yang saya sebutkan tadi, rahim perca tadi, ialah minyak Jatropora. Ada orang tanya macam nak kenal rahim-rahim tu. Bidan je yang tahu. Bidan je tahu. Bidan tahu dan kita sendiri boleh rasa sebenarnya. Kita boleh rasa yang saya maksudkan tadi tu. So kita kira mana. Okey, mana-mana ibu yang punya rahim jenis ini tidak dirawat dengan sempurna akan mengalami seperti perutnya memboyot walaupun selepas tamat tempoh berpantang atau mungkin seumur hidup. Okey, rahim buyung. Rahim buyung antara rahim jantung dan rahim batu. Dia ada dua jenis bentuk rahim ada di dalam rahimnya. Rahim bentuk jantung ataupun batu. So rahim ini mudah menakung air dan mulut rahim ini sangat mudah mengembang. Sebab tu perasan tak kalau kita bersalin dekat hospital, kalau kita cepat kita terlampau aktif, senang sangat bersalin, dan lagi satu dia minum air selusur dia cepat jalan. So dia sangat berinteraksi dengan air selusur. Sangat cepat sangat bahaya. Bukaan bahaya ni sebab tu kalau hospital tak bagi, kenapa tak boleh minum air selusur awal, bayi akan mati dalam rahim. So apa yang hospital cakap tu adalah betul.
Jadi kena dengar cakap hospital juga. Faham. Jangan nak memandai-mandai. Jadi kalau kita rasa buka anda 6 nak minum ais lusuh, dipersilakan. Okey. Sekiranya tak dirawat akan mengeluarkan lebihan semasa bersama, umpama air kencing, dan apabila hamil lagi mendapat lelehan sewaktu dekat faraj. Dekat faraj tu nisfi ya. So dekat nisfi tadi dia akan kerap berair. Saya dah makan ubat tapi masih longgar. Ini yang jantung dengan batu tadi lah. Rahim jantung dengan rahim batu, kalau dia combine jenis spesies rahim ni, so dia akan banyak air. Tapi mengikut perubatan holistik, hormon androgen yang membalancekan antara estrogen dengan progesteron, inilah yang menjadikan punca hormon kita ni kadang-kadang punca banyak air tak banyak air. Okay, saya So, ulang. punca dia hormon Punca dia juga. hormon. Lagi satu, bila kita makan terperancang, automatically dia akan outed kita punya hormon, dan ini akan menjadikan terlalu kering, keluar datang haid sikit-sikit, air terlampau banyak. Kenapa? Start lagi. Tak ada. Air terlampau banyak, saya kalau start dia saya dah tak happy. Okey, wanita yang terlampau tinggi androgen juga dia sangat tinggi dengan PCOS, dan wanita yang banyak androgen akan mengalami jerawat yang banyak. Jelas tak? Ada banyak lagi jenis ni, ada bosan tak? Oh, kalau androgen tu berjerawat banyak. Ha. Tapi dah berkahwin lah. Okey. Ini saya cakap kahwin tak kahwin. Oh. Okay. Okey. Ada yang tanya kalau macam Caesar, lepas Caesar berapa lama baru boleh pakai bengkung? Sebab ada setengah tu bila Caesar diorang tak pakai bengkung Caesar langsung. memang tak boleh bengkung. Itulah jawapannya. Caesar memang tak boleh bengkung. Kalau tanya saya, boleh tak Caesar berbengkung? Tak boleh. Adakah Caesar boleh urut? Boleh. Lepas 2 minggu. Di manakah tempat berurut? Bukan di tempat pembedahan. Bolehkah jelas. diurut pada bahagian-bahagian lain? Sangat bagus sebab badan kita stres. Tapi bila boleh bahagian urut dekat perut? Biasanya ialah 3 bulan. 3 bulan. Tu kena cari bidan yang betul juga. Bidan yang betul juga. Okey. Rahim besi dan ada rahim buyung, dan saya akan kongsikan akan datang tentang rahim buyung dan juga rahim besi, sebab kalau saya teruskan lagi saya punya live ni handphone saya akan panas. Okey ya, so lain kali kalau saya live lagi saya akan kupas lagi. Okay. Tapi ni ada orang yang tanya, kalau dah 3 tahun bersalin, biasanya dia pakai gedel ke? Kalau sekarang nak start pakai bengkung tu boleh ke? Pada saya Ke dah tak boleh dah, lambat? macam mana cakap ya? Kenapa saya suka sangat orang berpantang, mengamalkan pantang, orang dalam pantang mengamalkan bengkung dan spa 44 hari minima. Itu merupakan tulang masih lembut. Tulang tu dah lembut. Dia lembut tau. Kalau tak lembut, pertama sekali dengar baik-baik. Kenapa saya percaya kat situ? Bila kita bersalin, kita punya tulang pelvis tu Terbesar. terbuka, nak besar. Jadi dalam tempoh dia lembut lagi tu, kita makan suplemen, kita makan makanan yang betul, kita bersauna, kita bertangas semuanya. Kemudian kita berbengkung. Badan tu senang dia Yelah, nak kalau fikir logik pun betul. Tapi memang kalau macam tu dah lah. lepas 3 tahun kita nak berbengkung semula, nanti insya-Allah saya akan buat dekat Bumi Ratu Channel. Saya akan buat satu tips berbengkung yang betul-betul mengikut cara perubatan Melayu holistik, supaya kalau satu hari saya dah mati nanti, dia boleh jadikan sebagai khazanah perubatan Melayu lama yang boleh diguna pakai untuk generasi Melayu seterusnya. Okey, saya akan ajar cara berbengkung, saya nak ajar cara bertungku, tak boleh sebab aurat perempuan. Saya tak boleh nak ajar. Bertangas, semua saya akan ajarkan. Okey, baik. Bila nak cerita tentang perempuan ni, sebenarnya dia sangat mengerikan. Sebab tu bila orang tak nak percaya pada pantang, orang tak nak berpantang, saya rasa sedih sendiri sebab pengaruh dunia luar sampai kita lupa iklim kita ni. Sampai kita lupa bahawa nenek moyang kita dulu tanpa rawatan hospital, mereka berubat macam mana. Cuba kita fikir tentang situ. Dan terus terang Bonda katakan, saya dikelilingi oleh orang yang bermasalah dari segi kemiskinan keuangan, orang yang sakit sampai separuh nak mati disebabkan oleh denggi berdarah, orang yang keluar prolaps bukan seorang 2 orang. Macam mana sakit deritanya prolaps tu keluar tombong. Dan macam mana umur 50 keluar prolaps, macam mana kita nak rawat mak kita.
patut tak saya nak berdiam diri sebagai seorang pengasas yang tahu tentang ilmu ni, yang saya nak kongsikan. Kalau saya nak bercakap tentang dunia perubatan, memang saya tidak mampu untuk membuktikan clinical test. Tetapi apalah salahnya kalau sekadar Assalamualaikum atau Bismillahirrahmanirrahim yang saya sampaikan, walaupun sepotong ayat diguna pakai sebagai satu alternatif, dia merupakan amal yang mungkin boleh menolong saya dekat alam barzah. Saya fikir itu je. Okey, baik. Rahim rendah, rahim terbalik, rahim menyelit, benda tu adalah logik. Dekat sini ada gambar ni. Dan insya-Allah akan datang dan saya rasa wajib berterima kasih kepada saya punya tim media, Aisyah, Oda, Mirul dan 2 orang lagi anak muda lelaki. Dan mereka ni saya akan cuba untuk buatkan video penerangan tentang rahim terbalik, rahim menyelit. Ini kalau kita tengok ni adalah satu gambar rajah. Apa kongsi apa yang saya nak ceritakan tentang rahim yang terkeluar. Nampak tak? Okey, cuba kita tengok kat sini. Ini rahim. Okey, ini rahim yang saya katakan terbalik. Nampak tak ini kedudukan yang betul? Okey, ini cervix, rahimnya, pundi kencing, ini kedudukan yang betul. Kalau terbalik, nampak tak position dia? Nampak tak lain arah? Faham? Okey. Okey, ini adalah kedudukan rahim yang rendah. Nampak? Ni nampak tak jantung ni, bentuk ni? Okey, dia turun ke bawah. Ini dah sampai kritikal. Ini dah jadi macam ni. prolapse. Ini bukan folip ya. Prolapse dengan folip adalah dua benda berbeza. Kalau folip dia terjulur keluar macam tu, macam sudu, itik. Okey, ini prolapse yang baru nak keluar. Ini yang dah teruk lah, dah jatuh ke bawah. Ni nama lain dia tombong kan? Tombong Okey. ni lah. Tombong dia. Tombong tu lah dia. Terpaksa tunjuk gambar rajah macam ni. Terpaksa kita tunjuk. Okey. So apa yang saya nak kongsikan dekat sini, salah satu cara untuk kita mengecekkan rahim ialah dengan menyusukan bayi. Menyusukan bayi ialah berlakunya kontraksi. Kontraksi itu lepas bersalin sakit sebenarnya dekat rahim kita. Itu adalah cara membantu pengecutan. Dan cara amalan meminum kunyit hidup adalah satu amalan yang sangat-sangat bagus kerana dia dapat mengecekkan rahim dan sekaligus sebagai antibiotik, antiseptik luka. Sangat-sangat bagus. Antara yang paling bagus ialah kunyit hitam. Okey. So apa yang saya nak kongsikan hari ni, kenapa perlunya perempuan dalam pantang memakan Royal V? Hari ni ada promotion ke? Hari ni ada promotion. Cerita sikit Promotion promotion apa? Tanya. Kalau mati putih tu, Putih. mati putih. Oh, mati putih. Okey, kamu cerita promotion dulu. Penat saya cakap, saya nak minum air. Kamu Okey, cerita minggu apa? ni kita ada promotion. Itu Royal V. Kita ada Okey. Royal V yang kunyit hitam Bonda sebutkan tu ada dalam Royal V. Kunyit hitam ni bagus untuk wanita yang lepas pantang nak kejutkan rahim. Tapi kalau Royal V kita sarankan 35 hari dan ke atas. Okey, promosi hari ni RM52 je. Harga normal RM60. Harga promosi 52. Dan lagi satu, kita ada promosi untuk ais tipis. Bukan satu tapi dua. Dua botol RM37. Okey, bila tarikh promosi ni bermula 7 Februari. Hari ni lah bermula ni sampai 10 Februari. Iaitu Okey, sampai hari Isnin. Sementara kamu nak cerita pasal harga, saya nak cerita pasal ais tipis bungkus 2 bancuhan air panas. Kamu boleh Sekejap, lihat saya ambil air air panas. panas. Saya nak cerita sikit. Kenapa saya tak menyarankan orang, kalau saya nak cerita pasal produk, saya akan cakap, oh bolehlah produk saya. Saya tak selesa mengambil duit rezeki dengan cara memaksa. Saya lebih suka menceritakan kenapa produk saya. Kalau nak cakap menjual, saya akan cakap produk ni lebih laku. Lepas bersalin terus makan. Pada saya unfair untuk orang makan produk saya. Jadi bila lepas bersalin, hormon tu sangat bercelaru. Fisiologinya, biologinya, keterangan jiwanya sangat tak betul. Sebab tu saya nak mereka tenang dari segi frekuensi negatif. Tenang pertama, kena makan Mustanir. Kenapa Mustanir? Mustanir ini adalah satu produk. Kenapa orang kemalangan saya suruh Mustanir? Sebab emosi sangat memainkan peranan yang penting dari segi hormon adaptogen, dan adaptogen inilah sebenarnya yang merangsang hormon-hormon sehat yang membaik pulih rahim untuk kejut semula dan juga merangsang kita daripada daripada cyst, fibroid, tumor, kanser, whatsoever masalah organ penting kita diganggu oleh ketumbuhan.
kita perlukan hormon yang saya sebutkan tadi, adaptogen, oksitosin. So, kenapa saya wujudkan produk Royal V yang dimakan dengan jelasnya, saya bagi tahu, ialah 35 hari. Kenapa? Sebab bila kita lepas bersalin, kita akan menjemput frekuensi yang sangat negatif daripada luar. Antaranya ialah makhluk halus, iaitu jin dengan syaitan yang mengganggu emosi ibu, dan dipengaruhi pula katakanlah kita bersalin dekat hospital kerajaan. Hospital kerajaan tu banyak buang pad ni, saya tak tahu, saya dah lama tak bersalin. Okey, kalau zaman-zaman saya dulu, yang mana kan, mungkin dia tak sempat bersihkan zaman dulu, berpakung dengan padnya, dengan najisnya, budak menangis, yang orang meraung sakit, benda tu adalah aura yang sangat negatif. So bila negatif dibawa balik, boleh dapat baby pun akan dapat sawan tangis. Kenapa ibu diperlukan untuk makan mustanir? Sebab air susu tu akan mengalir, memberi kepada baby, baby tu akan jadi mood tenang. Pusat senang cantum. Lepas tu rekahan cepat cover. Dan tidak berlakunya gangguan darah murian, gila murian, angin murian. Bentan ini dia tidak ada pada hari itu saja. Dia akan drag untuk berterusan. Kenapa perempuan bila semakin berusia, kita dapat tengok apa? Ni dia ingatan agak pelupa, tenaga agak kurang, sakit saraf, perut, haid tak lancar, muka pucat, seri muka kurang. Wanita yang cantik lepas bersalin, dia akan dapat aura yang sangat cantik lepas 60 hari. Kalau makan produk yang betul, muka akan jadi merah. Sebab tu saya merangsang hormon perempuan, bila dia selepas 35 hari pada awal lepas bersalin, mesti makan first mustanir, kedua kurma 2H, ketiga basuh pakai putih telaga dara, dan kalau ada magnesium flake tolong spray dekat tempat luka, sangat cepat recover insya-Allah. Dan makanlah Royal V selepas habis pantang 35 hari. Masa tu hormon dah mulai stable, dia dah start untuk merasakan kepada keinginan bersama suami. Payudara yang bengkak tu dah tak berapa besar sangat, jadi dia akan firmkan balik. Okey, harga RM60, hari ni RM52. Dan Bonda nak ajar, dan apa bagusnya Iced Tea Peach Mengkudu. Okey, Iced Tea Peach Mengkudu ni orang dalam pantang mengandung boleh makan tak? Ya Allah, sangat-sangat bagus dalam pantang. Pertama, dalam pantang panas. Kemudian tak selesa nak minum ais. Oh, minum ais tak boleh. Tak boleh. Kalau orang kata dalam pantang boleh, tak ada teori. Tak apa, saya bukan doktor, saya tak mampu nak menjawabnya. Tetapi dalam pantang, saya memberi satu larangan yang sangat keras. Dalam pantang tak boleh makan ais. Apapun alasan, no ice at all. Nak kurus, jangan ais. Tak ada fakta pun muda. Okey, tak apa, saya tak sekolah, saya tak ada jawapan untuk itu. Saya cakap satu je, kejadian itu telah membuktikan antara kami dengan adik-beradik pun, antara saya dengan diri saya, kesihatan saya alhamdulillahirrabbilalamin. Ais tu adalah satu benda yang sangat dilarang dalam pantang. Okey, Iced Tea Peach Mengkudu. Kalau kita dalam pantang, kalau anak kita sekolah, kenapa bagus sangat? Apa? Oh, dalam pantang, dalam ni dah ada mengkudu, ada buah peach A. Kenapa Bonda letak teh? Sebab teh ni pun dari segi perubatan, ada teh yang sangat bagus untuk dalam pantang, ialah teh hitam. Teh hitam ni sangat tinggi antioksidan, mengalahkan teh hijau. Okey, kalau kita bancuh dengan air panas, dia akan memberikan rasa yang sangat lega. Warna dia putih macam ni je. So, tengok ya. Kalau bagi anak kita, insya-Allah semua dia akan kurang. Yang kedua, orang ada darah tinggi dia insya-Allah kurang. Lepas tu orang yang ada masalah selalu stres, kerap berpeluh, tak selesa badan. Ni sangat-sangat sedap. Ni macam ni, cara saya bancuh sikit je. Lepas tu, yang ni kau nak sedap lah. ini saya tak bagi minum ais, tapi saya tunjuk sebab budak-budak yang minta. Tak saya suruh. Dia menyelerakan. Ya. Ais. Kita orang suka tak ais? Kita orang memang favourite Saya buat ais. aiskrim, Puan. Saya buat aiskrim. Ya, saya akan ni Iced Tea Peach ni, kalau kita ambil apple hijau, apple hijau sangat tinggi dengan serat, sangat bagus untuk kolesterol, sangat bagus untuk kuruskan badan dan detox badan kita. Ambil mangga, jambu batu, pergi cicah dengan ni. Ya Allah, lagi sedap pada asam asin. Saya tak tahu harga dia berapa. Macam ni lah bentuknya. Aisyah suka ni, Oda suka ni. Ya. Favorite. Dia ingat ya, bukan teh biasa tapi teh hitam. Kenapa Wangi teh hitam? sangat-sangat. Wangi sangat. Anak kita sangat suka, bertenaga. Dan produk ni walaupun saya Jamu Ratu ni buat dah 10 tahun. Saya tengok saya siap tunjuk saya kopi plastik ni.
Sebab bagus sangat. Banyaklah buruk lah nanti. Macam lah Kita orang nak sedap. Tu kita baca dalam ni. suka hati kau lah. Oh, tak shake. Tu letak ais, kita minum lah. Untunglah ada Ni shaker. shaker koloni saja je. So ini kalau dekat office memang best, senang sangat sebab kita guna air sejuk pun sebenarnya boleh bancuh benda ni, tak ada Sebab masalah. dia takkan ni apa macam Berketul-ketul tu tak ada. Lepas tu tak kita ada. shake duduk melanguk tepi ni. Dan satu sudu dah cukup. Jangan letak banyak sangat sebab dia dah ada gula dalam Dia dah tu. ada gula. Dan orang tanya bonda, ni ada gula tak? Saya tak bohong. Kalau saya kata ada gula, saya cakap ada gula. Saya tak perlu berniaga untuk menipu. Tak boleh. Saya Ya cakap Allah, ni ni ada yang sedap. cakap ni, dia buat ni, dia letak lychee, buah lychee ketul-ketul tu, letak lagi dalam ni. Dia kata sedap betul. Tak, ni nak raya kan. Wah, Tak apa nak puasa nak ni puasa. hidang ais tipis ni. saya Buatlah ikut selesa korang. Betul. Lantak pi. kepada semua yang dah pernah makan produk ni, anda boleh komen kat sini. Tak nak share pun tak apa, saya nak cerita je. Nanti kalau bulan puasa, beli ni banyak-banyak. Okay. Pertama, dia sangat bagus untuk dehidrasi. Yang kedua, bila kita kurang minum, masalahnya badan kita ni akan banyak buah pinggang kita pun gagal berfungsi Tu dengan lah kau baik. minum tengah hari. Jawab aja. Letak ais waktu memang syahdu. Dah lah, malas layan Puasa, korang. eh. So promosi hari ni. Oh ya, bagi anda take and share. Tudung saya hari betul, ni. betul, betul. Wow. Saya nak bagi hadiah. Jangan lupa tag and share. Terima Share. kasih. Ya, Cerita berterima kebaikan kasih. apa yang pernah rasa yang betul-betul, jangan tipu-tipu. Saya nak bagi tudung. Ni saya pakai tu. Odah kata tak lawa saya pakai. Siapa kata tak lawa? Lawa. Hati-hati. Odah kata tak lawa. Oh, dah lagi. Agak kata lawa. Banyaklah korang. Saya nak bagi 2 helai tudung. Okey, tudung ni lah harganya RM80 ke? Tak salah saya. RM80 tapi saya dah buat promotion. Agak asal 89. 89. Saya buat promotion dekat Deratu 019 900 9133. Harganya RM50 tapi saya bagi free untuk 2 orang take and share. Ini Wow, dapat free. dapat free. Lepas tu saya bagi apa? Ni satu. Full. Harimau. Ini senang. Hari-hari mau. Wah, hari-hari mau. Ayo. Ayo. Ya, ini kalau letak macam alah tuala kering wanita ke senang kan? Tak ada, tak malulah. Ha. Benar. Ini saya nak bagi tahu nama periuk ni ialah bukan periuk. Ini adalah mangkuk. Mangkuk apa ni namanya? Mangkuk kayu. Mangkuk kayu. Okey, saya nak cerita kat sini ya. Mangkuk kayu ni kalau kita nak bertangas, nak pecahkan lemak dekat perut atau dalam pantang, ini kalau yang nak guna tangas, tapi kalau kita nak serve family, nak hadiah mak kita, letak gini je mak. Saya hadiahkan mak periuk ni, mak suka tak mak? Tak ada dekat luar mak. Ini Bonda Rosita je jual. Oh, ya dapat nama Bonda juga. Ini harganya RM60, tapi tadi saya dah tersalah cakap 35 ya. 35 drop habis paruh harga pun tak tahu nak macam mana. Itu kan Bukan separuh dah tu. Memang Harga modal. Untuk. Oh, Harga saya nak cakap. Harga tak ada untung langsung dah ni. Memang itulah dia. Ya, tak tahulah saya. Dah tersasar, tak boleh tarik balik. Dosa. Ampun je lah. Itu seminggu je, lepas tu tak ada dah. Ini kalau nak order 019 900 9133. Ini kat luar kayu, yang ini stainless steel. Dalam ni mangkuk aluminium. Murah tak murah? Aluminium masuk dekat dalam ni, letak air panas. Betul. Hidangkan nasi, hidangkan kuah. Ni saya bagi free juga, take and share. Dan satu lagi butik lah pula. Beg rotan. Beg rotan. Ini kalau kita hadiahkan dekat keluarga kita, mak kita pergi masjid, ya Allah, tengok nenek bergaya, tengok ya. Wow, Rabbi. Nenek Tak pergi apa, masjid. letak telekung. Nenek tak pergi duit. nenek pergi telekong lagi tu, pergi masjid. Assalamualaikum. Mak jemaah. Mak, ini apa mak? Ini mak telekong. Ini campur apa mak? Itulah kononnya. Kononnya. Okey, harga beg ni tak salah saya. Berapa beg ni? 60 rasanya kan. Tapi Tak kita ingat bagi lah. free. Bagi free. Okey, jangan share. Tapi kalau nak beli, Okey. anda boleh tanya dekat 019 900 9133. Share banyak-banyak, share banyak-banyak. Macam ni ha. Alah comel. Oh, ada penutup dia. Jadi orang takkan curi. Kalau ada yang jenis jahat tu masuk dalam masjid nak mencuri, masuk gatak ni. Macam ni ha. Oh, ni anti pencuri lah. Ada pencuri. Orang ni kalau ada pencuri dalam masjid, senang masukkan katak, masukkan ulang. Kau nak sangat curi aku kan? Ramai orang suka beg ni sebab orang ingat beg rotan tak tahan kan. Sumpah tahan. Ada yang guna sampai setahun dah. Ni kan dari tahun lepas kita buat. Ya, tahan lama lah. Ya, staff pun guna benda ni. Kat Malaysia tak banyak tau. Saya memang suka benda-benda yang sangat-sangat tradisional. Okey, terima kasih banyak. Dan promosi bonda pada hari ini, Royal Bee 1 RM52. Ice Peach 2 32. Okey, nantikan saya live seterusnya. 37. Dia dua bekas 37 bukan 32. Susah.
Ada santum kan je. Okey lah, bye. Okay, Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa like, tag and share. Share banyak-banyak, share dekat grup-grup semua, share. Dah ada pemenang yang hari tu yang dapat Serina Perindu. Semua dah ada pemenang dah. Okay. Okey. Assalamualaikum semua. Bye. Bye.